Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, 7 kalimat yang saya janji saya nak berikan hari ini, bagaimana ejaan dia yang sebenar. Yang pertama ialah mausuf dan sifat. Mausuf wa sifat. Tengok ejaan mausuf. Mausuf, al-mausufu was-sifatu. Was-sifatu. Bukan sifatu tadi. Sifat ni dia ejaan dia satu-satu je. Sifat. Was-sifatu. Kemudian ataf wa ma'tuf. Ataf tengok ejaan atafun atfun wa ma'tufun, atfun wa ma'tufun. Jadi kita nak baca, kita nak sebut cepat ataf dan ma'tuf, ataf dan ma'tuf. Ni ejaan dia yang sebenar. So tuan-tuan boleh jadikan rujukan. Kemudian seterusnya ialah badal. Al-badal, al-badalu. Al-badal, badal ni maknanya apa? Tukaran sebanding kan. Kemudian taukid, at-taukid. Taukid ni maknanya penegasan. Ingat kan? Kemudian yang berikutnya ialah nun niswatun. Nunun niswatun. Ini ejaan dia. Nun niswah. Nun niswah. Nun jamak perempuan kan. Kalau fi'il mudhari' tu ada nun niswah di dalamnya, maka fi'il mudhari' itu pun mabni juga. Selalunya fi'il mudhari' dia mu'rab kan. Itu pengajian kita tentang nun niswah. Kemudian huruful illah. Huruful illah ni ejaan dia. Al-illah. Al-illatu. Hurufu al-illati, hurufu al-illati. Kemudian af'alul khamsati. Ini khamsati sebenarnya, bukan khamsatu. Sorry, silap. Af'alul khamsati. Af'alul khamsati maknanya fi'il yang lima. Af'alu ni fi'il. Ini kalimat jamak al-khamsati. Af'alu al-khamsati. So sebentar, tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh screenshot kalau nak. Sebentar. Okey, untuk tuan-tuan jadikan sebagai rujukan. Alright, tuan-tuan boleh sebentar. Okey, tuan-tuan boleh screenshot. Ada nampak 77 tu. Kalau tuan-tuan nak baca nanti, tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh enlarge lah, besarkan ni. Alright. Kita masuk pada ayat yang telah saya sebut tadi. Alright, cuba tuan-tuan tengok muka surat 77 tuan-tuan 77 daripada surah An-Nisa. Kita ambil ayat yang kelima hari ni sebentar. Okey. Ayat yang kelima, nanti saya fokus pada ayat. Ini ayat ni yang saya baca tadi. Wala tu'tus sufaha. Wala tu'tus sufaha allati wala tu'tus fa'ni. Nampak Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Qiyaman yang ada dekat baris yang kedua. Okey, kita sampai qiyaman ni dulu. Okey, kita tengok makna dia dulu. Dan kita tengok sikit penafsiran berkenaan dengan ayat ni supaya tuan-tuan faham ayat ni dulu, dan baru kita boleh bahaskan tentang teknikal. Okey, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, kata Allah Taala. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Kita jangan lupa kita masih menceritakan tentang bagaimana kita nak menyantuni anak-anak yatim, tuan-tuan. Jadi Allah sebut, dan janganlah kamu memberikan, dan janganlah kamu berikan as-sufaha, orang-orang yang belum sempurna akal. Sufaha ni kadang-kadang diterjemah sebagai orang yang bodoh tau. Tapi dalam konteks ini, orang yang bodoh dimaksudkan ialah orang-orang yang belum sempurna akal. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak yatim yang boleh berdikari, yang belum boleh berdikari. Anak-anak yatim yang ayah dia telah pun meninggal, tapi umur dia tu masih kecil lagi. Jadi Allah kata kalau umur dia belum sampai masa, jadi janganlah bagi harta mereka, kata Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu berikan orang-orang yang budak-budak yang belum sempurna akal tu harta-harta kamu allati ja'alallahu lakum qiyaman. Maksudnya harta-harta kamu, kata Allah Ta'ala, yang Allah telah menjadikan dia sebagai tumpangan hidup, ataupun Allah telah menjadikan dia sebagai pokok penghidupan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, tuan-tuan. Ini adalah antara bukti bahawasanya harta anak yatim itu, kalau penjaga dia mahu, boleh saja diperniagakan. Jadi boleh saja diperniagakan untuk dia dapat keuntungan daripada perniagaan tersebut. Jadi dia pun boleh makan daripada harta tersebut. Ni kalau apa kita panggil,
kalau kita menjadi pemegang harta anak yatim tu tapi macam mana cara dia kena adil tu, nanti perbahasan ulama tentang perkara ni memang besar lah tuan-tuan boleh tengok, tapi ni kita ambil dalam konteks makna ayat ni secara zahir dia, kemudian teknikal dia macam mana so penafsiran dan dan hukum yang boleh diambil daripada ayat ni tuan-tuan pergi baca tuan-tuan pergi jumpalah dengan ustaz-ustaz yang mengajar fiqh nanti kalau saya sebut nanti saya bukan dalam bidang tu, nanti ada kesilapan dan sebagainya, jadi problem pula nanti kefahaman tuan-tuan. Okey, wala tu'tu sufaha amwalakum, dan janganlah kamu berikan kepada budak-budak yang belum cukup umur itu harta-harta kamu yang Allah telah jadikan untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Tu kalau tuan-tuan tengok sebagai tumpangan, sebagai pokok kehidupan, sebagai sokongan. Itulah. So kalau ulama kalau ulama mengeluarkan hukum daripada ini, maksudnya ialah jangan kamu berikan harta-harta anak yatim itu kepada mereka yang mana harta-harta itu telah dijadikan oleh Allah kepada kamu sebagai pemegang amanahnya untuk kamu perniagakan ataupun untuk kamu jadikan sokongan hidup kamu juga. Jadi pemegang amanah ni tak semestinya orang kaya kan, kadang dia orang miskin juga. Jadi bila ada harta anak yatim itu yang ditinggalkan, sejauh mana harta anak yatim itu boleh diusahakan dan boleh digunakan dan sebagainya. Jadi Allah Taala bagi garis luar untuk perkara tersebut. Faham tuan-tuan Okay, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu qiyaman. Tu maksud qiyaman tu dekat baris yang kedua qiyaman tu maknanya pokok kehidupan ke ataupun yang boleh menampung kehidupan ke, gitulah maksud dia Okay, kita ambil secara teknikal tuan-tuan Wala tu'tu sufaha amwalakum, kita ambil sini dulu. So dekat sinilah tadi ada soalan kuis yang saya nak tanya tuan-tuan. Wa maknanya jangan, wa maknanya dan, la maknanya jangan. La maknanya jangan. La ni yang saya sebutkan dia sebagai la geng motor, ingat tak Okay, wa ialah haraf, dia ialah haraf ataf, kemudian la. La ni masuk geng geng haraf jazam lah, geng motor lah, geng baris mati Jadi kerja dia menjazamkan kalimat tu'tu ini. Ni fi'il mudhari' ni, kamu berikan, ni fi'il mudhari'. So kalau fi'il mudhari' ganti nama diri dalam ni ialah kamu. Tu pelajaran peringkat kedua kan. Kamu rujuk pada siapa? Kamu rujuk pada Rasulullah dengan para sahabat semasa ayat ini turun dulu Okey, ada tak maf'ulun bih? Ada. Jawapannya 2 maf'ulun bih. Sufaha ni pun, amwala ni pun maf'ulun bih. Ni maf'ulun bih kedua, ni maf'ulun bih pertama So maf'ulun bih pertama ni sufaha ni, jangan kamu berikan kepada orang-orang bodoh itu harta-harta mereka. So harta-harta ni dia adalah maf'ulun bih yang kedua. Jangan bagi pada siapa? Pada sufaha. Jangan bagi apa? Jangan bagi amwala tu. Okey tuan-tuan tu ni dia ialah kalimat fi'il, dia ialah fi'il mudhari'. Pelajaran peringkat ketiga dia ialah fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' dia mu'rab, dia boleh berubah kepada 3 jenis mu'rab, ingat tak? Dia boleh marfu', dia boleh mansub, dia boleh majzum. Jadi dalam konteks ini fi'il mudhari' ini telah pun majzum. Sebab apa? Sebab dia jumpa haraf jazam ni. La ni ialah haraf jazam. Jadi saya nak tahu macam mana kalimat tu'tu ni telah dijazamkan oleh Allah. Allah pakai teknik nombor berapa? Allah pakai teknik letak dhammah di hujung ke, Allah pakai teknik buang haraf illah ke, ataupun Allah Ta'ala pakai teknik buang cik nun dekat hujung. Tuan-tuan tolong bagi jawapan, nanti hantar ke 010-817-3131. Okey, as-sufaha maknanya orang-orang bodoh. Inilah kalimat isim. Dia ni lah isim biasa, so dia mu'rab lah. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur ni, tengok ni. Dia mu'rab mansub lah kan. Okey, kalau dia mu'rab mansub, tanda mansub di mana? Tanda mansub dia fathah lah ustaz. Okay, apa penyebab? Penyebabnya dia merupakan mudhafun ilaih yang pertama untuk kalimat tu'tu ni. Okey. Kemudian amwala. Amwala maknanya harta-harta. Inilah kalimat isim. Inilah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab. So amwala ke lu ke li? La kan? Kalau la maknanya dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Dia sedang berpangkat mansub juga. Betul ke tidak? Dia sedang berpangkat mansub juga. Okey. Tanda mansub di mana? Ni tanda mansub di fathah lah. Ni isim biasa. Dia bukan jamak muzakkar salim. Dia bukan jamak muannas salim. Jadi kalau bukan jamak muannas salim juga, bukan jamak muzakkar salim, bukan kalimat musanna, bukan isim 5, maka Allah pakai tanda standard je lah. Tanda fathah kat ujung je lah. Kalau jamak muzakkar salim, kalau di mansub tak boleh pakai fathah. Kena pakai ya, ingat tak? Muslimina, kafirina. So ini yang jenis biasa, so Allah pakai tanda yang standard, tanda fathah.
nak tunjukkan dia sedang berpangkat mansub. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Tadi saya dah sebut dia merupakan maf'ulun bih, tapi maf'ulun bih yang kedua untuk tu'tuna. Untuk tu'tu ini so dia punya maf'ulun bih pertama mana? Maf'ulun bih pertama dia ialah as-sufaha. Okey, amwalakum ni tuan-tuan, dia merupakan dua isim berpasangan, dua isim berdampingan. So ini kalau dua isim berdampingan, ni pasangan apa? Pasangan mausul sifat ke mudhaf-mudhafun ilaih? Ni ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya tuan-tuan tengok kalimat yang kedua ni kamu kan. So dia terus kita tahu dia merupakan pasangan mudhaf-mudhafun ilaih. Sebab kum tu bukan kalimat sifat kan. Kalimat sifat tu gemuk, cantik, pendek, besar, tinggi, buruk. Tu semua adalah kalimat sifat. Ini kamu bukan kalimat sifat. So dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, kum ni tuan-tuan dia ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah isim dhamir. Dia jadi dhamir pada siapa tuan-tuan? Dia jadi dhamir kepada Rasulullah dengan para sahabat lah semasa ayat ni turun dulu Kemudian allati maknanya yang. Ni allati ni isim mausul ni. Tapi isim mausul untuk muannas tau. Kalau contoh lain macam ni, saya berjalan dengan bapa saya, dia adalah allazi. Sebab allazi tu yang saya hormati contohnya. Jadi allazi tu rujuk pada bapa saya. Sebab apa? Allazi sebab bapa saya muzakkar. Tapi kalau saya berjalan dengan ibu saya, dia muannas kan? Dia adalah allati saya hormati, allati saya sayangi. Jadi allati tu isim mewakili, dia mewakili ibu saya. So terjemahan untuk allazi apa maknanya yang. Tapi allazi yang mewakili muzakkar, allati yang mewakili muannas. Jadi allati ni dia mewakili sesuatu yang muannas. Apa dia? Dia mewakili amwala ni sebenarnya. Amwala ni ini ialah muannas, tapi dia bukan jamak muannas salim tau. Dia jamak taksir yang bukan orang. Kalau jamak taksir yang bukan orang, dia adalah ganti nama diri yang ada dekat dalam ni ialah she tuan-tuan. Ya, amwalakum tuan-tuan tengok jangan kamu berikan kepada orang-orang bodoh itu harta-harta mereka yang Allah telah menjadikan untuk kamu harta itu sebagai pokok kehidupan. Jadi allati ni yang kan, dia mewakili apa? Dia mewakili harta tu. Harta yang ditinggalkan untuk kamu tu. So allati ni ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim mausul. Dia mausul kepada apa? Dia mausul kepada amwala. Kalau pelajaran peringkat ketiga, ini mabni ke murab? Jawapannya dia mabni lah Ustaz. Sebab apa? Isim yang ada gelaran dan fungsi dia mabni. Okey, ja'alallah. Ja'ala dia ialah kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi. Ganti nama diri dekat dalamnya ialah ia. So ia rujuk pada siapa? Ia rujuk pada Allah lah, yang Allah telah jadikan untuk kamu kan, sebagai pokok kehidupan tu So dia rujuk pada Allah. Allah ada tulis tak dalam rangkap ni? Ada Ustaz, sebelah ni je. Jadi Allah merupakan pelaku kepada perbuatan menjadikan tu. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada tuan-tuan. Maf'ulun bih di mana? Yang Allah telah menjadikan untuk kamu. Tengok, qiyaman, pokok kehidupan ni. Ni adalah maf'ulun bih. Okey, kita bahas kejap lagi. Qiyaman itu kita ambil kalimat ja'ala dulu, tak habis kan. Okey, ja'ala ni pelajaran peringkat ketiga. Tuan-tuan dah tahu ganti nama diri ialah ia rujuk pada Allah. Maf'ulun bihnya ialah qiyaman itu. Okey, ini kalau pelajaran peringkat ketiga ni fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia mabni ke mu'rab? Jawapannya fi'il madhi dia mabni. So tak payah bahas soal baris. Kalimat berikutnya apa? Allahu. So Allah ni isim ke fi'il ke haraf? Dia ialah kalimat isim. So isim biasa ke isim yang ada gelaran dan fungsi? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab, betul ke tidak? So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Ustaz, saya nampak dhammah. So dia mu'rab marfu'. Okey, tanda marfu' di mana? Dhammah lah. Okey, apa penyebab dia dapat pangkat marfu'? Kerana dia merupakan fa'il kepada ja'ala. Apa makna fa'il tuan-tuan? Pelaku. Dialah yang fa'il ataupun pelaku kepada perbuatan menjadikan. Okey, lakum lah haraf jar, kum kamu. Kum tu ialah isim mabni, dia ialah isim dhamir. Kum tu rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat. Qiyaman qiyaman ni maknanya pokok kehidupan. Ni lah kalimat isim. Dia ialah isim biasa, pangkat dia mansub. Tanda mansub dia fathah. Penyebab dia apa? Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih untuk kalimat apa? Untuk kalimat ja'ala tadi. Ja'alallahu lakum qiyaman. So ni dia dapat pangkat mansub kerana dia adalah maf'ulun bih. Okey tuan-tuan, tolong saya tadi tu ni dia ialah fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' yang majzum. Kenapa dia majzum?
Kalau keadaan asal dia marfu', jawapannya kerana dia telah diganggu oleh haraf jazam. Ni haraf jazam geng motor kan. Okey, sekarang ni soalan saya, Allah tunjukkan yang kalimat ni telah pun dijazamkan dengan teknik nombor berapa? Teknik nombor 1 pakai dhammah, teknik nombor 2 buang haraf ilah, teknik nombor 3 buang cik nun. So Allah pakai teknik nombor berapa? 1 ke 2 3, 1 ke 2 ke 3 ke? So tuan-tuan jawab dan hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.